bersatu, memerah keringat, memperjuang ekonomi Muslim. Powering Al-Quranic Generation. Melestarikan ilmu Al-Quran, mengharmonikan ketakwaan. Demi kesatuan ummah, memperkasa ekonomi Mufas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang menyaksikan kita pada petang ni. Mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okey. Apa khabar penonton-penonton semua? Okay, ceria-ceria petang ni sambil kita menyaksikan live secara langsung kita di Facebook Mantap Syekh dan juga di Facebook Kardok dan juga Facebook Akademi Al-Islah, sama-sama untuk dapatkan info-info berkenaan dengan iHufaz dan juga berkenaan dengan konten-konten yang kita bawakan kepada anda daripada pagi sehingga ke malam, semuanya untuk anda. Baik, okey. Macam kita janjikan pada minggu ni kita membawakan tema perbincangan berkenaan dengan sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita bermula dari semalam Isnin sehinggalah hari Ahad ini ada 7 sahabat baginda Nabi SAW yang bakal kita ceritakan kepada penonton-penonton, yang bakal kita kupas, yang kita nak berikan pencerahan-pencerahan. Tidak orang kata apa, tak payah kita nak pening-pening nak mengkaji sedalam mungkin. Cukup dulu kita mengetahui yang asasnya, siapakah namanya, bagaimana perjalanan hidupnya, siapa ahli keluarganya dan bagaimana pengorbanan mereka ini terhadap Islam sehingga diangkat darjatnya, sehingga diletakkan di hujung namanya itu radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anhuma. Untuk yang perempuan, anhu lelaki, anhuma itu perempuan, anhuma, anha itu perempuan. Baik. Semalam kita cerita tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama. Dan pada hari ini kita nak cerita tentang khalifah yang kedua. Siapakah dia? Tak lain dan tak bukan. Kita ceritakan berkenaan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Ataupun tajuk pada hari ini saya letakkan kepada penonton-penonton, garang yang dicintai, itulah dia Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar ni memang terkenal dengan satu sikap bengisnya, garangnya, tegasnya, kata orang utara ni perongohnya. Inilah Sayyidina Umar. Dia sangat berbeza dengan Abu Bakar As-Siddiq sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lembut. Sayyidina Umar ni garang ya amat, tegas ya amat, pantang ada benda tak kenal sikit. Hang tunggulah nak kenal lah dengan dia. Ni garang ya amat Sebab tu bila mana suatu ketika pernah didoakan oleh baginda Nabi SAW, Nabi berdoa, ya Allah, Islamkanlah salah satu dari Umar. Salah satu dari Umar, maka dipetik satunya namanya adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Baik, kita kena tengok dululah bagaimana bila lahirnya, tempat lahirnya di mana. Lepas tu secara asasnya itu, biodatanya tu, ayuh kita tengok sikit lah. Baik. Macam saya katakan tadi, namanya adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab. Baik. Ini nama yang biasa kita dengar. Dan kalau nama panjangnya adalah Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Ini nama penuh, nama panjang Sayyidina Umar Al-Khattab. Baik. Penaklukan ataupun memerintah menjadi khalifah yang kedua selama
bermula dari 23 Ogos, 23 Ogos ini dikira ni lah, tahunnya adalah 634 Masihi sehinggalah 644 Masihi. Lebih kurang 10 tahun Saidina Umar menjadi khalifah yang kedua. Setelah Saidina Abu Bakar 632 sehingga 634 dan 634 sehingga 644 adalah zaman pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab. Baik. Saidina Umar Al-Khattab lahir 579 Masihi, yakni 45 tahun sebelum hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tempat lahirnya di Mekah di semenanjung Arab. Ni tempat lahir Saidina Umar Al-Khattab dan meninggal dunia pada tahun 644 Masihi, yakni pada 26 Zulhijjah tahun ke-23 Hijrah. Ini tarikh wafat Saidina Umar. Tempat meninggal di Madinah di semenanjung Arab, lahir di Mekah, meninggal di Madinah, wafat di Madinah. Dan lokasi penggebumian sama dengan tempatnya baginda Nabi SAW, tempatnya Saidina Abu Bakar As-Siddiq, dan situ juga adalah tempatnya penggebumian jenazahnya Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Baik, okey. Dan kalau kita lihat di sini disebutkan yang popular anak kepada Saidina Umar Al-Khattab ini adalah seorang sahabat juga yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Namanya adalah Abdullah ibn Umar. Abdullah bin Umar ni juga banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, dan di antaranya juga saudara perempuannya adalah Fatimah binti Al-Khattab. Baik, nanti kita akan ceritalah, ada kena-mengena dengan cerita kita pada hari ini tentang Fatimah binti Al-Khattab. Nanti kita akan cerita. Baik, okey. Ramai orang nak tahu berkenaan dengan bagaimana Saidina Umar Al-Khattab ini daripada bukan beragama Islam, sangat benci kepada baginda Nabi SAW, sebab dia kata Muhammad ni dia mai tempat kami, tiba-tiba dia ni nak pergi bawa dia hasut kami supaya kami tinggalkan ajaran nenek moyang kami. Mana boleh tiba-tiba nak suruh kita ikut apa yang dia bawa. Tak ada kena mengena dengan kita, tiba-tiba suruh kita ikut apa yang dia bawa pula. Tak betul punya Muhammad. Dia marah sungguh kepada baginda Nabi SAW. Tapi ini yang dikatakan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia ni berketurunan Faruqi. Sebab itulah dia ini diberi gelaran Al-Faruq, yakni pembeza di antara benar dan salah, dan ada juga yang menggelarnya sebagai Amirul Mukminin, yakni ketua orang-orang beriman ataupun orang-orang mukmin. Baik, okey. Ayuh kita masuk terus. Okey. Ayuh kita masuk, kita nak tengok bagaimana Saidina Umar Al-Khattab ini daripada garang tegah ini boleh memeluk agama Islam. Baik, macam ini. Suatu hari di dalam perjalanan, Saidina Umar ni dia betul-betul marah dan tak tahan ni, nak tumbuk, nak bunuh Nabi Muhammad SAW. Dia betul-betul marah ni. Betul-betul marah kepada baginda Nabi SAW. Terang-terangan baginda menyebarkan agama Islam, sampaikan ada yang ikut, ada yang tak ikut. Dia dengar saja ramai dah di kalangan mereka ini, masyarakat Quraisy ini dah memeluk agama Islam, ikut apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Maka Saidina Umar ni dia rasa macam, tak boleh jadi ni. Tak boleh jadi dah, aku tak senang duduk ni, aku dah panas buntuk dah, tak boleh dah aku ni, aku nak kena cari Muhammad ni. Lalu bila mana dia ni dah bertekad nak cari Nabi Muhammad SAW, bukan nak cari nak pi marah, nak cari nak pi bunuh baginda Nabi SAW. Mana ada orang berani tahan Saidina Umar? Sebab tahu dah siapa yang tahan Saidina Umar nak pergi cari baginda Nabi SAW, maka habislah riwayat hidup hang. Tak selamat. Jadi mereka tak berani langsung nak tahan Saidina Umar, mereka biarkan dia lalu. Tetapi di dalam perjalanan Saidina Umar nak pergi kepada baginda Nabi SAW, Saidina Umar bertemu dengan rakyat
rakan karibnya, yakni Nu'aim bin Abdullah. Saya ulang, Sayyidina Umar dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Kenapa apa yang disebutkan oleh Nu'aim kepada Abu Bakar Umar Al-Khattab? Dia sebut apa? Dia kata, "Oi Umar, hang ini berjalan nak laju-laju pergi ke mana?" Dia kata, "Aku nak pergi bunuh Muhammad." Dia kata, "Alah, apa ke benda hang ni Umar, oi Umar. Hang ni sebelum bunuh Muhammad, hang marah sangat kat Muhammad kan, duk sebarkan ajaran Islam kan. Hang marah kat Muhammad satu hal, hang tak tengok kat adik hang. Tu, hang pergi perbetul adik hang dulu. Adik hang tu di rumah tu, dia dah pun memeluk ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Kalau hang nak tahu, hang duk sibuk cari Muhammad, hang duk sibuk perbetulkan masyarakat kita, tapi adik hang tu dah terikut apa yang dibawa oleh Muhammad. Apalah hang ni, takkan yang tu pun tak tahu?" Dia kata, "Ya ke? Betul ke? Adik aku pun dah ikut ke apa yang dibawa oleh Muhammad?" Dia kata, "Benda ni tak boleh jadi." Dia segera pergi ke rumah adik dia, dia pergi ketuk pintu, dia nak jumpa dengan adik dia nak tanya pada adik dia, apakah betul hang telah mengikuti ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah itu. Baik. Bila mana dia sampai ke rumah adik dia, dia masuk dalam rumah, dia mendapati adiknya bersama dengan suami adiknya ini Khabbab bin Arad sedang membaca Al-Quran. Dia masuk, dia buh penampar kat adik dia. Dia masuk, dia buh penampar kat adik dia. Riwayat menyebutkan pecah bibir, berdarah. Ya, apabila melihat adiknya berdarah, beliau meminta sebagai balasan, beliau akan membaca secepis ayat Quran kepada adiknya. Baik, okey. Bila mana dia dengar adik dia baca, dia terus penampar pecah ni, muka ni pecah. Lalu berdarah dan dia tanya pada adik dia tadi, "Hang baca apa tadi?" Hang baca apa tadi? Lalu dibacakan, disebut di dalam riwayat surah Taha. Surah Taha. Baca surah Taha, dan ada ulama menyebutkan Taha itu adalah gantian nama lain kepada baginda Nabi SAW. Yasin dan juga Taha, ada ulama menyebutkan ini adalah panggilan lain, panggilan manja kepada baginda Nabi SAW. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Taha dan juga Yasin. Baik. Dan bila disebut tentang Taha ni, bila disebut tentang surah Taha, Sayyidina Umar bila dia dengar adik dia membaca surah Taha, setelah dia kata, "Apa hang baca lagi? Hang baca lagi?" Dia dengar adik dia baca surah Taha, sekerah-kerah hati Sayyidina Umar, sekerah-kerah hati yang dikatakan benci kepada Islam, benci kepada baginda Nabi SAW, boleh cair, boleh melting bila mana mendengar yang disebut sebagai ayat Quran, khususnya surah Taha. Ini pelik. Sayyidina Umar punya benci kepada Islam, punya marah kepada Islam, segarang-garang manusia, semarah-marah, setegah-tegah manusia, maka bila mana dia dengar ayat Quran, dia boleh cair hatinya. Tetapi kita ini mengaku baik, mengaku bagus, tetapi dengar ayat Quran, tak berubah-ubah hati kita. Yang ni satu persoalan yang kita kena cek balik, apa dah jadi dengan hati kita. Baik. Berbalik kepada tadi. Bila mana dia ni dah dengar adik dia baca surah Taha kali kedua, maka dia ini mula tersentuh hati dan mula nak memeluk agama Islam. Kerana apa? Hidayah Allah ini sangat-sangat hebat. Sebab tu kata, dengan hanya satu bacaan ayat suci Al-Quran, mengubah kehidupan Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi 360 darjah punya berubah. Tapi yang tak berubah ada satu, iaitu ketegasan, keberanian yang tahap 200%, dan garangnya itu bukan setakat manusia. Yang disebutkan garangnya Sayyidina Umar, iblis pun takut dengan dia. Garangnya Sayyidina Umar, iblis pun takut dengan dia.
takut nak kacau, takut nak disebutkan dalam riwayat kalau iblis nampak Saidina Umar, dia bersembunyi dan takut kepada Saidina Umar sebab ketakwaan, keimanan dan juga garangnya Saidina Umar. Sampai pada satu ketika Saidina Umar ni dia nak pergi berhijrah, orang lain sembunyi-sembunyi. Tetapi Saidina Umar kata, "Oi, siapa yang nak anak dia jadi yatim, siapa yang nak isteri dia jadi janda, maka mailah halang aku. Aku nak pergi berhijrah. Tunggu aku di simpang. Siapa yang nak halang aku, mai tunggu di simpang. Sekian-sekian masa, sekian-sekian hari, sekian-sekian waktu, aku lalu kat situ. Siapa nak halang aku, bawa mari." Mana ada orang berani tahan? Sebab orang tahu, hang tahan Saidina Umar, habis anak jadi yatim, isteri jadi janda. Apa nak jadi? Habislah riwayat hidup hang kat situ. Sebab nak tahu bagaimana kegarangan, ketegasan Saidina Umar Al-Khattab. Baik. Selepas itu, maka beliau berasa terharu apabila mendengar ayat-ayat Al-Quran yang begitu indah, yang mana sehinggakan beliau memeluk agama Islam pada hari itu juga. Asalnya nak pergi jumpa baginda Nabi, nak pergi bunuh. Tetapi setelah mendengar ayat suci Al-Quran, hidayah Allah sampai ke dalam hatinya berkat ayat yang dibacakan oleh adiknya itu. Maka asal jumpa Nabi nak pergi bunuh, lah sekali pergi jumpa, pergi masuk Islam. Bagaimana terkejutnya baginda Nabi SAW, makbulnya doa di antara dua Umar, pilihlah salah satunya untuk memeluk agama Islam. Baik. Okey. Selepas peristiwa tersebut, maka Saidina Umar Al-Khattab berjanji akan melindungi agama Islam sehinggalah ketitisan darah yang terakhir. Peristiwa ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Pegang elok tarikh ni, bila Saidina Umar Al-Khattab memeluk agama Islam, yakni pada bulan Zulhijjah pada tahun ke-6 kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, okey. Kita pun nak tahu juga bila mana Saidina Umar Al-Khattab dilantik menjadi khalifah yang kedua setelah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu bila mana pada tahun 637 Masihi, selepas pengepungan Baitul Maqdis yang agak lama, tentera Islam berjaya menakluk kota tersebut. Padri besar Baitul Maqdis yang mana menyerahkan kunci itu kepada Saidina Umar. Maka ingat tak ketika mana dia dapat saja kunci Baitul Maqdis, Saidina Umar ambil satu batu, dia lempar batu itu, maka dia kata di mana batu itu jatuh, maka di situlah kita akan bina masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Kunci setelah ditawan balik Baitul Maqdis dapat ke tangan Saidina Umar, dan ingat 50 tahun setelah dapat itu, maka sebuah masjid digelarkan Masjid Umar, dibina di tempat Saidina Umar menunaikan solat. Baik, okey. Dan kalau kita tengok di hujung, sekali saya punya PDF ni, kita dapat lihat berkenaan dengan bagaimana kehidupan seorang khalifah yang garang ini, yang tegah ini, tetapi di hujung-hujung usianya bagaimana saat kewafatan Saidina Umar Al-Khattab. Baik. Makam Saidina Umar Al-Khattab di Masjid An-Nabawi, Madinah, tingkap pertama dari kanan memberi pandangan makam luar. Baik, di sini ada gambar dekat PDF saya, ada gambar. Jadi kita tak dapat tunjukkan tuan-tuan lah. Tuan-tuan boleh tengok dekat Google ke apa ke, ada insya-Allah. Jangan risau. Baik, kena? Baik. Tadi saya kata Saidina Umar memerintah daripada 634 sehingga 644. Betul tak? 10 tahun. Baik. Saidina Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah bin Muljam. Ini orang yang sangat jahat. Dia bunuh Saidina Umar. Namanya adalah Abu Lu'lu'ah bin Muljam, yang berasal dari Parsi sebagai tindak balas dari penaklukan Islam ke atas bumi Parsi. Bila mana Islam dapat takluk bumi Parsi, mereka yang menentang Islam, yang marah pada Islam ni, marahlah kepada Saidina Umar.
Mereka marah kepada ketua lah, marah kepada Sayyidina Umar. Maka diutuskan Abu Lu'lu'ah bin Muljam ini, dia datang mencari Sayyidina Umar, lalu dibunuh Sayyidina Umar Al-Khattab. Pembunuhan tersebut dirancang beberapa bulan sebelum tahun 644 Umar menunaikan haji di Mekah. Waktu pembunuhan tersebut menyatakan kematian Umar pada tahun tersebut dan menggunakan jemaah yang ramai sebagai penghadang kepada para konspirasi ini untuk bersembunyi. Diriwayatkan apabila Sayyidina Umar berdiri di Bukit Arafah, beliau mendengar suara berkata, "Wahai Khalifah, tidak akan lagi kamu berdiri di atas Bukit Arafah." Sayyidina Umar kata, aku dengar ada orang sebut kamu takkan berdiri lagi di atas Bukit Arafah. Siapakah yang sebut itu? Itulah orang yang menyebut orang yang nak membunuh Sayyidina Umar Al-Khattab. Sahabat Sayyidina Umar, Jubair bin Mut'im, melaporkan berkata, kami lihat seorang lelaki berdiri di atas bukit dan berkata, sesungguhnya ini adalah haji terakhir buat Sayyidina Umar. Dia tidak akan datang lagi ke sini. Tu dia betul-betul marah, betul-betul nak bunuh kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Tapi tak apalah kan, bila mana jadi macam itu, dia sebagai satu benda yang sangat-sangat tinggi, sangat-sangat hebat dipandang kepada Sayyidina Umar, yang mana secara ringkasnya saya bawa pada hari ini, ada 3 benda yang kita boleh ambil daripada kisah hidup Sayyidina Umar yang saya ceritakan secara basic saja, tapi tuan-tuan pun dah tahu cerita-cerita tentang Sayyidina Umar memang sangat-sangat banyak. Di antaranya adalah bila mana Sayyidina Umar kata, siapa yang sebut baginda Nabi SAW wafat, aku bunuh dia. Siapa yang sebut baginda Nabi Muhammad SAW wafat, aku bunuh dia. Sebab Sayyidina Umar tak dapat terima kenyataan yang Nabi SAW telah pun wafat. Telah wafat. Dia tak boleh terima. Jadi orang duk kata, wahai sekalian masyarakat, Nabi SAW dah wafat. Sayyidina Umar dengar dia kata, siapa berani sebut Nabi Muhammad SAW wafat, aku bunuh dia. Tak dapat terima. Sayang sungguh kepada baginda Nabi SAW. Tapi inilah hebat tingginya darjat sahabat Nabi SAW, kiri dan kanan. Sahabat kanan Sayyidina Umar, sahabat kiri adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kiri dan kanan baginda Nabi SAW sangat-sangat hebat, sangat-sangat rapat, sangat-sangat power. Tetapi kalau kita nak tahu, inilah orang yang asalnya membenci kepada Islam, membenci kepada baginda Nabi SAW, tapi akhirnya sangat sayang, sangat cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagai penutup, ada 3 benda saya nak kongsi kepada tuan-tuan tentang hebatnya Sayyidina Umar. Yang pertama, sekeras-keras dia, segarang-garang dia, secengih-cengih dia, tetapi dia ini cengih, garang dan tegas, kena pada tempatnya. Ini sifat yang pertama kita kena ambil. Bukan cengih tak kena tempat, bukan marah tak kena tempat, bukan garang tak kena tempat. Sayyidina Umar, garang-garang dia pun dengan isteri dia, dia sangat berlemah lembut. Wa altafahum bi ahli, sangat berlemah lembut terhadap ahlinya. Yang kedua, Sayyidina Umar ini adalah satu orang manusia yang mana dia ini mempunyai satu prinsip yang sangat-sangat tegas. Senang kata macam inilah. Dia ini mempunyai ketetapan pendirian yang sangat tinggi. Dia akan berpegang kepada apa yang dia cakap selagi mana benda itu betul, selagi mana benda itu tidak menyalahi hukum agama, dia akan memegang prinsip itu sebaik-baiknya. Maka yang kedua ini pun patut kita contohi. Dan yang ketiga, Sayyidina Umar adalah seorang yang sangat sayang kepada baginda Nabi SAW. Ayuhlah kita ambil semangat ini, kita hidupkan kecintaan kepada baginda Nabi SAW dalam kehidupan kita. Bukan saja-saja kita bawa cerita tentang sahabat Nabi SAW. Semalam Sayyidina Abu Bakar, hari ini Sayyidina Umar, kita nak kenalkan kepada tuan-tuan. Bukan setakat kita mendengar namanya Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, kita sebut saja, bukan. Tetapi kita nak tahu juga lahirnya bila, siapakah dia, apa pengorbanannya, bila wafatnya dan bagaimana rapatnya dia dengan baginda Nabi SAW, sampai disebutkan inilah nama kedua sahabat yang dijamin syurga
oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu a'lam, inilah yang dapat kita sampaikan pada petang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi terima kasih. Bersama lagi esok kita akan sambung pada khalifah yang ketiga, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan. Ini kita akan sambung pada esok hari insya-Allah. Jadi terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih dan terima kasih. Teruskan follow Facebook Mantap Syekh Akademi Al-Islah dan juga Facebook Kardok untuk dapatkan info-info berkenaan dengan iHufaz dan juga projek kita, program-program kita bermula dari pagi sehingga ke malam, semuanya untuk anda. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat petang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa-apa pun. Alamak. Mantap Syekh. Z Zaidi, saya adalah Presiden Persatuan Sinema Malaysia. Hari ini saya bersama Alamak Mantap Syekh. Untuk pengetahuan korang semua, kalau boleh, kalau korang nak jadi streamer ke, ataupun korang nak jadi gamer, korang nak jadi apa saja, korang kena ingat yang kita perlu ingat pada Allah. Apa saja yang kita buat, hibur-hibur juga. Jadi amalan-amalan tentang Islam ni pun kita kena ada. Jadi dakwah dalam Islam melalui hiburan dan game ini sangat baik untuk korang. Jadi jangan lupa korang kena follow YouTube, Facebook, Instagram Alamak Mantap Syekh.